Tengok semula lah bab tu. Hukum tayamum untuk orang berjunub bagi beliau masih belum jelas. Walau bagaimanapun setelah mereka berdua pulang dan peristiwa yang dialami mereka diceritakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda tidak menyalahkan kedua-duanya. Itu ceritanya. Malah ketawa saja. Sini suka pula Nabi. Suka pula. Suka ni ada, Nabi ada suka. Maka setengah-setengah orang dia faham Nabi tak suka kecuali dia senyum saja. Ada, tak betul tu hak senyum tu hak kebanyakan. Tapi ada suka. Dia suka ni, ada kata dia suka tak buka mulut. Tak. Banyak ada suka nampak gigi di belakang. Tak kata tak ngangor. Tak kata buka mulut, nampak gigi di belakang tu. Hatta badat nawajiduhu. Sehingga nyata gigi gerahamnya. Suka gitu nampak pakai di belakang lah. Tak apa, boleh. Hak Nabi tak rajinnya suka kah dia panggil. Dah lanjut tu suka. Hak tu dia tidaklah. Tapi suka bunyi suara, nampak gigi, itu ada. Setengah orang dia keliru. Dia kata dak, Nabi ni senyum saja. Jadi senyum hilang ke mana? Tak nampak gigi kah? Boleh jadi nampak gigi tapi tak bunyi suara. Dah, tidak lagu. Ni dia suka. Dhahika. Suka ni bunyi. Itu sukanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketawa saja. Apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah mengajar Ammar cara bertayamum untuk mengangkat hadas besar dengan betul, iaitu sama seperti tayamum untuk mengangkat hadas kecil juga. Seperti demikianlah tersebut di dalam hadis riwayat Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad, Abu Ya'la, Abdul Razzaq di dalam musannafnya dan lain-lain. Di dalam riwayat yang dikemukakan oleh Abu Dawud At-Tayalisi, bukan Abu Dawud tu hak pengarang kitab Sunan tu, ni Abu Dawud At-Tayalisi. Abu Dawud lain pula musnad dia. Di dalam musnadnya dan Baihaqi di dalam Ma'rifatus Sunan wal Athar, bukan dalam Sunan Baihaqi, dalam kitab lain. Tersebut kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begini. Dia ada gini lafaz dia. Kita ambil maksud dia lah. Adapun engkau, maksudnya Umar, tidaklah patut engkau meninggalkan sembahyang. Dan adapun engkau, hai Ammar, tidaklah patut engkau bergelumang seperti bergelumangnya binatang. Sebenarnya sudahlah memadai untuk melakukan begini. Sambil beliau memukul tangannya ke tanah, kemudian ditiupnya begini, dia tunjuklah. Seterusnya beliau menyapu muka dan kedua tangannya hingga ke pergelangan. Tiada di dalamnya hingga kedua lengan. Tak ada pergelangan tangan. Imam Nasa'i dengan sanadnya meriwayatkan satu hadis mursal daripada Syu'bah bahawa ada seorang lelaki, lagu ni juga ceritanya. Lagu ni juga Nabi SAW tak kata. Ni lain sikit lain sikit. Maka dia tidak ni riwayat daripada Syu'bah bahawa ada seorang lelaki telah berjunub, maka dia tidak bersembahyang. Setelah bertemu dengan Nabi SAW, dia menceritakan kepada baginda apa yang berlaku kepadanya. Nabi SAW berkata, betul tindakanmu itu, tak sembahyang. Betul, Nabi kata. Seorang lelaki yang lain pula telah berjunub. Setelah bertayamum, dia bersembahyang. Orang itu kemudiannya pergi bertemu dengan Nabi SAW. Baginda berkata kepadanya seperti yang dikatanya kepada orang yang pertama, iaitu betul tindakanmu. Hak sembahyang dengan tayamum betul juga. Mungkin sekali dua orang lelaki tersebut di dalam hadis mursal di atas ialah Umar dan Ammar. Umar dan Ibnu Mas'ud, bagaimanapun akhirnya ni benar. Ni kena ingat. Bagaimanapun akhirnya diriwayatkan telah meninggalkan pendapat mereka yang sebelum itu. Demikian kata An-Nawawi, Ibnu Rajab, Ibnu Daqiqil 'Aid, Asy-Syaukani dan lain-lain. Ramai yang kata gini, demo ni, kemudiannya tinggal dah pendapat tu. Tapi suatu ketika dulu memang orang berjunub tak boleh tayamum, tak boleh. Kena mandi ke mana-mana. Kalau tak boleh mandi, tak boleh mai memang gitu pendapat dia. Jadi benda ni boleh dikatakan sekarang ni
Tak ada lah khilaf. Kalau ada pun disebut-sebut dua orang ni, dua orang. Tapi itu pun sebenarnya tak jelas juga. Hak senangnya tak usah pakai hak tu dah. Lepas tu Ammar kata biarlah. Apa ni, Abu Musa kata biarlah hak Ammar tu, biarlah hak Ammar tu tak apalah, tak sipakai pun. Dan dia berhujahkan ni dengan Abdullah bin Mas'ud. Ayat ni nak pakai lagu mana ni ayat ni? Ayat tayamum lah. Ayat tayamum yang dimaksudkan di sini ialah ayat tayamum surah Al-Maidah. Kita sudah bicara dulu. Dan itu sebut dengan jelas untuk orang yang beradah besar boleh bertayamum. Lagu mana nak buat? Abdullah tidak tahu apa jawapan yang harus diberinya lagi. Lepas Abu Musa kata gitu, tak boleh nak jawab. Dia pun kata, ni dia kata, kalau kita benarkan orang bertayamum nanti apabila air dirasakan sejuk, mereka akan terus meninggalkan air dan bertayamum sahaja. Kalau kita buat, kata boleh ke, orang akan buat gitulah. Amash berkata, dia tanya untuk guru dia, aku bertanya Syaqiq, kata dia, jadi Abu Wa'il tadilah, hanya kerana inikah Abdullah tidak suka orang bertayamum? Sebab ni saja kah? Dia kata ya, sebab tu. Apa maksud? Kalau kerana ni saja, boleh kau dia ubah hukum? Hak dalam Quran, hak dalam hadis, sekian ramai sahabat-sahabat lain lagi duduk pakai orang berjunub boleh bertayamum dalam keadaan tak ada air tu. Dia nak pakai pendapat dia ni, hak ni pendapat kaedah mana ni? Inilah orang panggil kaedah saddud dhari'ah. Ni satu kaedah. Saddud dhari'ah, tutup lubang, tutup jalan, sekat dulu lagi sebelum berlaku. Ni satu kaedah dalam syariat. Semua mazhab mana pun pakai saddud dhari'ah. Untuk nak tahu saddud dhari'ah ni, kita kena tengok nota ni dulu. Gapo dia Ibnu Mas'ud sebenarnya? Orang masyhur mengatakan dia berpendapat aula mastumun nisa dalam ayat aula mastumun nisa dalam ayat surah Nisa dan surah Al-Maidah tu ada sebut. Orang ni kata bersentuh-sentuhan, orang ni kata bersetubuh. Kebanyakan ulama dalam riwayat yang masyhurnya menyebutkan bahawa Ibnu Mas'ud ni dia kata mula masa la mastumun nisa tu anda bersentuh-sentuhan, bukan bersetubuh. Sejauh manakah kebenaran pendapat itu? Kita boleh lihat dalam cerita ni. Cuba perhati nota 344 muka surat 316. Ayat tayamum yang dimaksudkan oleh Abu Musa itu ialah ayat Al-Maidah. Di dalamnya tersebut firman Allah, "Aw lamastumun nisa." Jika Ibnu Mas'ud betul-betul berpendapat arti mulamasah, lamastumun nisa itulah mulamasah tu masdar dia. Di dalam ayat An-Nisa dan Al-Maidah ialah bersentuhan kulit semata-mata, seperti yang masyhur diriwayatkan daripadanya. Memang masyhur gitulah dalam Muwatta Imam Malik, dalam mana-mana kitab gitulah. Tentu boleh saja dia berkata itu juga termasuk dalam hadas kecil, bukan hadas besar. Tapi dia tak kata gitu. Bila Abu Musa Al-Asy'ari wak mari Hamad tu, dia kata Sayyidina Umar sendiri pun tak puas hati ni. Lepas tu ayat Quran ni lagu mana ayat Quran? Dalam ayat Quran tu maksudnya kalau orang bersentuh-sentuhan kulit, maksudnya hadas kecil saja, batal air sembahyang, bukan kena mandi kerana bersentuh-sentuhan kulit tu. Kecuali kalau kita pakai bersentuh la mastumun nisa tu dengan makna bersetubuh, barulah untuk mandi. Ganti dianya ganti hadas besar lah. Hadas besar maknanya dalam ayat tu sebut tentang hadas besar kalau kita pakai dengan makna bersetubuh. Tapi kalau kita pakai la mastum tu dengan makna bersentuh-sentuhan kulit, tentu Ibnu Mas'ud boleh kata itu ayat tu tentang orang berhadas kecil tu. Berhadas kecil memang saya terima boleh bertayamum dalam keadaan tak ada air. Ayat itu tidak menunjukkan orang berhadas besar. Dia tak kata gitu, menunjukkan dia faham aula mastumun nisa tu memang untuk hadas besar.
berlaku hadas besar, berjunuk. Kalau tidak, dia tak kata mu faham lagu tu. Sebenarnya ayat tu untuk berhadas kecil, nak mengangkat hadas kecil, tak ada kena-mengena dengan mengangkat hadas besar. Hadas besar, tapi dia tak kata lagu tu. Cuba kita perhati sini. Jika diterima mulamasah dengan arti bersetubuh, tentu tiada lagi alasan untuk tidak menerima orang berjunub atau berhadas besar juga seperti orang berhadas kecil. Apabila tidak mendapati air, boleh bertayamum. Tapi apa dia tidak pakai semacam ni? Jawapan yang ada pada Ibnu Mas'ud selepas itu cuma seperti yang dapat kita lihat dalam riwayat di atas. Beliau hanya berkata, kalau kita benarkan orang bertayamum, nanti apabila air dirasakan sejuk, mereka akan terus meninggalkan air dan bertayamum saja. Itu ya jawapannya. Jawapan ini jelas menunjukkan Ibnu Mas'ud sebenarnya bukan tidak menerima hukum tayamum untuk orang berjunub, kerana ia adalah sesuatu yang sabit berdasarkan Al-Quran. Fatwa beliau dalam masalah ini semata-mata kerana memakai kaedah saddud dzari'ah. Ini benar. Saddud dzari'ah, tidak lebih dari itu. Sebab kalau kita kata Quran jelas, dia tak boleh jawab dah tadi. Dia tak kata itu untuk hadas kecil, dia tak kata. Bermakna dia terima itu untuk hadas besar. Kalau dia tolak ayat Quran, tak pernah sahabat besar ni alim. Kecuali ada benda lain, iaitu pakai kaedah saddud dzari'ah. Memang itu pun jawapan murid Ibnu Mas'ud yang bernama Syaqiq bin Salamah apabila beliau ditanya oleh A'mash. Apabila beliau ditanya oleh A'mash, itulah jawapan dia. Sebab apa? Sebabnya kalau dalam mazhab Hanafi, ayat ni memanglah dipakai untuk orang berjunub ataupun berhadas besar. Dalam keadaan tak ada air, boleh bertayamum. Kalau kita pakai serupa dengan hak Syafi'i, serupa dengan hak kata mulamasah di sini, la mastumun nisa, dengan makna bersentuh-sentuhan kulit saja, bermakna dalam kedua-dua ayat tu tak ada hukumnya tayamum ni untuk orang berhadas besar, tak ada. Tak ada lah asasnya. Hanya boleh bertayamum untuk orang berhadas besar ni berdasarkan hadis saja ada. Quran tak ada. Tapi kalau kita pakai pendapat hak tu, hak kata la mastumun nisa dengan makna bersetubuh, maknanya orang berhadas besar dan berhadas kecil, kedua-duanya boleh bertayamum dalam keadaan tak ada air. Kedua-duanya ada dalam Quran. Itu lebihnya. Lepas tu dia pun ni kata la mastumun nisa, dia kata makna asal makna dia sentuh. Orang yang kata dengan makna bersetubuh bukan dengan makna sentuh ni, cuma ini bahasa kiasan. Sentuh tu maksudnya bersetubuh. Banyak di tempat-tempat lain dalam Quran ni digunakan sentuh dengan makna bersetubuh. Orang yang terima sini dengan makna sentuh pun di tempat lain semua kata bersetubuh, padahal guna sentuh juga. Jadi orang yang kata ni untuk hadas besar berjunub, dia kata ayat ni kita kena pakai serupa dengan hak lain-lain, sentuh dengan makna bersetubuh. Misalnya dalam ayat ya ayyuhallazina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Tu ayat tu. Wahai orang-orang yang beriman, bila kamu berkahwin dengan perempuan, idza nakahtumul mu'minat, lepas tu kamu cerai mereka, lepas nikah cerai, min qabli an tamassuhunna, sebelum kamu menyentuh mereka. Setuh lagu mana? Setuh gini kah? Kau setuh lagu mana? Fama lakum 'alayhinna min 'iddatin ta'taddunaha. Kamu tidak mempunyai hak, perempuan tu ada kena beriddah untuk kamu. Kamu nak kena boleh tunggulah sampai masa tu, lepas tu nak rojok, tak ada iddah. Sebab apa? Kamu belum menyentuh. Menyentuh situ dengan makna apa? Dengan makna bersetubuh. Kalau sentuh saja, tak ada tu. Semua terima. Semua terima, tak ada iddah. Sentuh ni